Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung pada subtopik yang berikutnya iaitu qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Qala Syekhul Musannifu hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi adakah boleh seorang perempuan membaca Al-Quran? Maka subtopik seterusnya qiraatul Qurani, membaca akan Al-Quran, idhafah masdar kepada maf'ul. Beliau berkata wa yahrumu 'alal haidhi, haram ke atas perempuan yang haid. 'Alal haidhi jar majrur, haram fa'il. Qiraatul Qur'ani, membaca akan Al-Quran, idhafah masdar kepada maf'ul. Membaca Al-Quran itu haram bil lafzi, dengan lafaz. Mana bil lafzi bermakna talaffuz, dengan makna berlafaz, berlafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu qiraat Warsh. Jadi berlafaz dalam keadaan dia haid dan dia qasak baca Quran, maka hukumnya haram. Itu bagi orang yang boleh berlafaz, bagi orang yang ada sifat kalam atau sifat berkata. Kalau bagi orang yang bisu, sama juga. Ditulis au bil isyarati, ataupun dengan isyarat minal akhrasi jar majrur, daripada orang yang bisu. Dia buat isyarat. Isyarat itu baca Quran. Maka hukum dia haram untuk orang bisu. Itu juga disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kama qalahu, seperti mana telah berkata akan dia akan ma oleh fa'il al-qadi. Qadi sini al-qadi Husain. Qadi Husain fi fatawihi, pada fatwanya fatwa Qadi Husain. Fa innahuma, maka sesungguhnya ya qiraat al-Quran. Isim indah. Sesungguhnya ya qiraat al-Quran itu nazzala yunazzilu tanzil wa huwa munazzilu wa munazzalu. Munazzalatun. Munazzalatun, ditempatkan akan ia akan qiraatul Quran manzilatan nutqi, pada tempat cakap. Bagi orang yang bisu lah. Bagi orang yang bisu, manzilatan nutqi ay fi manzilatin nutqi, pada tempat cakap. Macam dia tu cakap dah, walaupun dia bisu. Huna di sini. Di sini ay fi qiraatil Quran. Walau ba'da ayatin, ay walau kanatil qiraatu ba'da ayatin. Ba'da tu adalah apa nama tu? Khabar kana mahzuf. Sini dahsyat guru ni. Pada tadi malam ni. Walau ba'da ayatin mudhafu ilaih. Ay walau kanatil qiraatu ba'da ayatin. Meskipun adalah bacaannya itu sebahagian daripada ayat. Walaupun sebahagian ayat, haram juga. Walaupun bukan satu surah yang full. Contoh sebahagian ayat tu, ta'alluq satu mahzuf mubtada khabar. Ay wa dzalika ba'du ayatin, bermula demikian sebahagian ayat itu sabitun. Sabit ia ka harfin, seperti satu huruf. Mathalan maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf, ay mathaltu mathalan. Contoh alif lam mim, qasak baca Quran, haram. Yasin, ataupun satu huruf. Nun, satu huruf. Kerana apa haram? Lil ikhlali, ikhlal bermakna taksir. Kerana cuainya bita'zim, dengan mengagungkan, ay bita'zimil Quran, cuai mengagungkan Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Wa suratuhu fil harfi, bermula gambarannya wa suratuhu wa suratu ba'dil ayati, dan bermula gambaran sebahagian ayat yang dibaca tu. Suratu mubtada wa huwa mudhafu ilaih, fil harfi, tapi pada huruf.
Itu khabar. Ay yaqsida bahawa mengqasad ia. Ataupun yuqsada lah sini. Sebab ada ia. Kalau perempuan taksidu. Kalau masuk harahan jadi taksida. Sini dia bumuh ia. Jadi kita buat Al-Quranu naik fa'il lah. Ay yuqsada bihi. Ay bil harfi tu Al-Quranu. Bahawa diqasadkan padanya pada huruf tersebut akan naik fa'il Al-Quran. Dia qasad baca Quran. Nun, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Qasad baca Quran. Harap. Faya'thamu, maka berdosa ia. Jadi dia guna ia, bila guna ia kena pergi kepada faya'thamul qari. Maka berdosalah ia qari tersebut. Kalau perempuan fata'thamu. Hama macam tadilah. Kalau yaqsida kena pada orang lelaki, taqsida baru perempuan. Terpaksa guna bina majhul. Wa ini qatasara alaihi, ghayah dia meskipun menghak ia qari alaihi ala harfi, atas huruf, satu huruf. Walaupun begitu sekalipun niat qasad baca Quran bagi orang perempuan yang haid hukum dia adalah haram. Li'annahu kana bahwasanya sya'an nawa ma'siyatan, berniat ia seorang akan maksiat. Nah, seorang sini kita boleh kata umum lah sebab dia guna muzakkar. Kalau tuju khas kepada perempuan, nawat. Kerana ada benda orang yang tak boleh baca juga Quran, iaitu orang juduk. Nawa maksiatan, berniat ia seorang tadi akan maksiat, maf'ulun bih. Nawa tu khabar li'anna. Wa syara'a fiha ay fil maksiyah, dan mulai masuk ia seorang dalamnya ke dalam maksiat. Dia sengaja masuk, dia sengaja buat, dia sengaja berniat demikian. Maka haramlah ia. Fattahrimu min hadhil jihati, ay fattahrimu sabitun, maka bermula pengharaman itu khabar. Sabit ia pengharaman tu min hadhil jihati, daripada sudut ini. Min hadhihi jar majrur, al jihati badal. Daripada sudut apa? Daripada sudut dia baca satu huruf tu, niat Quran jadi maksiat dan dia masuk ke dalam maksiat tersebut dengan membaca dia. Haram dari sudut tu. La min haitsu innal harfatu yusamma Qur'anan. Bukan dari sudut sesungguhnya harah tadi tu, khabar inna yusamma, dipernamakan akan harah itu maf'ulun bih Qur'anan, sebagai Quran. Nah, kita tidak menafikan dia itu Quran. Tapi jadi haram tu bukan sebab haram baca Quran, tapi sebab dia tu tidak boleh baca Quran. Dan dia tu bila qasad untuk baca Quran, maka seolah-olah dia qasad untuk buat maksiat. Bila qasad untuk buat maksiat, maka hukumnya haram. Dan dia telah masuk, dia telah mula untuk buat maksiat tersebut dengan membaca Al-Quran, dengan membaca huruf tersebut. Jadi dari sudut bacaan huruf tersebut, dengan qasad Al-Quran, dan sengaja pergi baca begitu dengan qasad Al-Quran, maka dari sudut tu dosa. Bukannya dari sudut dia tu dipernamakan sebagai Quran. Sebab Al-Quran ni banyak, bukan satu huruf tu. Jadi bukan maksudnya haram baca Quran ni ialah kena baca banyak tak. Walaupun sebagai ayat, dan bahkan kalau satu huruf sekalipun daripada Al-Quran, maka dia tetap hukum dia adalah haram. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ataf kepada li'annahu nawa maksiatan. Kenapa haram lagi baca Al-Quran bagi perempuan haid? Wali qawlihi, dan kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul, la taqra' al-haibu walal junubu. Jangan baca, boleh baca la tu kalau la nahi, maka la taqra'ah. Kalau sambung, la taqra'il haidu. Janganlah membaca, yakni akan Al-Quran oleh perempuan haid. Wala al-junubu ataf, ay wala taqra' al-junubu. Jangan bacalah oleh orang junub, maf'ul bih syai'an, akan sesuatu minal Qur'ani jar majrur, daripada Al-Quran. Jadi sesuatu ni umum. Adakah satu ayat ataupun satu Quran? Tak. Bahkan satu huruf sekalipun hukumnya haram dengan qasad Quran. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, akan hadis ini fa'il oleh Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud.
Ataf wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah an Ibnu Umar ay hala kaunihim hal keadaan mereka itu naqilina menukil mereka itu ataupun rawina meriwayat mereka itu an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar. Oh dia pun betul lah. Naqilin an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibni jar majrur wa huwa mudhaf, Umar mudhaf ilaih. Warawahu aidan ay telah meriwayatkan akan hadzal haditha akan hadis ini aidan ay kama rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Begitu juga fa'il ad-Daruqutni. Tapi daripada an Jabir jar majrur. Daripada Jabir, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu bilafzi dengan lafaz begini. La yaqra'ul haidu. Oh dia guna juga ya. Dia guna dengan ya. Ni kena tengok balik lah. Dia guna ya. Sepatutnya guna to. Wala yaqra' al-haidu. Janganlah membaca oleh perempuan haid. Wala nufasa'u dan juga perempuan nifas. Minal Qur'ani daripada Quran. Maf'ulu bih syai'an akan sesuatu. Jadi bezanya ialah syai'an tu duduk belakang minal Quran. Dan yang tadi tu duduk di depan minal Quran. Punya bezanya. Cuma kena check lah. Boleh search Google ke apa ke. La yaqra' yang riwayat Jabir. La yaqra' ke la taqra'. Sebab apa? Sebab al-haid tu perempuan. Walaupun dia tidak ada ta marbutah. Tapi dia tu mu'annath. Kerana tidak ada lelaki yang haid. Wa in kana. Ghayahnya. Wa in kana hadzal hadithu. Dhamir mustatir huwa isim kana kembali kepada hadzal hadis. Meskipun hadis ini khabar dhaifan, dhaif iyo. Ghaira anna lahu kecuali bahawasa bagi hadis dhaif ni isim inna muakhar mutaba'atin. Ada mutaba'ah. Mutaba'ah ni hadis-hadis lain yang support hadis yang dhaif ni. Sehingga dia boleh dibuatkan hujjah. Maka tujbiru dha'fuhu menampung ia mutaba'at ni akan maf'ul bih dha'fahu dha'fa hadzal hadis akan kedhaifan hadis ni dapat menampung. Jadi hadis-hadis dhaif banyak sehingga menaikkan dia tu ke darjat hasan li ghairi. Dia hasan li ghairi, maka dia boleh berhujjah lah juga. Tengok riwayat hadis tadi daripada Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan riwayat Daruqutni. Lafaz sama lebih kurang. Tapi disebabkan dia tu riwayatnya dhaif terpaksa kata dhaif. Tapi tidak menafikan lafaz tersebut betul. Sebab ada hadis lain iaitu hadis daripada Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis lebih kurang sama. Cuma la yaqra' tu boleh tengok baliklah. La yaqra' sungguh ke lagu mana? Kalau taqra'. Tengok syarah hadis sekali. Takut dia dalam hadis tu memang la yaqra' tapi dalam syarah hadis ada disebut apa benda sebab apa la yaqra'. Wa huwa dan bermula dia tahrimu qiraatil Quran tu. Pengharaman bacaan Quran itu khabar qaulu aktsari ahli ilmi dhafa belaka. Ialah khabar perkataan pendapat aktsari mudhafu ilaih kebanyakan mudhafu ilaih ahli al-ilmi, ahli ilmu, iaitu ulama. Ahli mudhafu ilaih, al-ilmi mudhafu ilaih, aktsari mudhafu ilaih. Qaulu khabar wa huwa mudhaf. Inilah pandangan kebanyakan para ulama mazhab. Sebab apa? Sebab nak keluar sehari mazhab Maliki. Min ashabin Nabi sallallahu tu bayan bagi ahli ilm. Siapa ahli ilm itu? Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'ina ataf kepada ashabin Nabi dan para tabi'in wa man ba'dahum ay wa man thabata dan barang siapa yang telah sabitlah ia barang siapa ba'dahum ba'dat tabi'in selepas daripada tabi'in iaitu tabi'in sampailah sekarang. Mithlu Sufyan. Jadi kita boleh kata ahlul ilmi bermula ahli ilmu itu mithlu ialah seumpama boleh buat khabar tak nak mahzuf. Seumpama Sufyan ats-Tsauri. Sufyan mamnu' min as-sarf mudhaf ilaih.
Mamnu' min as-sarf, isim alam lagi pula alif nun. Al-Thawri Imam Sufyan Al-Thawri. Wa Ibnul Mubaraki dan Ibnu Mubarak. Menghafal hadis jutaan hadis. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i ataf wa Ahmad dan Ahmad ataf pada Sufyan mamnu' min as-sarf kerana dia itu isim alam lagi pula atas wazan fi'il. Ahmad af'ala. Wa Ishaq dan Ishaq wa ghairihim wa ghairil madhkurin dan selain daripada yang tersebut ini. Habis, selesai. Lepas tu yang kata haram tu kat mana? Tu kata dia wa mahallu waw al-istinaful bayani. Seolah-olah orang tanya, mahallut tahrim. Kira haram faham dah? Berdasarkan dalil tadi. Tapi kat mana haram tu? Macam mana boleh jadi haram? Wa mahallut tahrimi. Bermula tempat pengharaman. Wa mahallu tahrimi qiraatil Qur'ani. Bermula tempat pengharaman bacaan Quran tu ialah jumlah tu khabar mahallu. Idza qasadatha. Ni baru mari dengan lafaz fi'il yang mu'annath. Apabila mengqasad ia perempuan haid, akan qiraah. Maka dia haram. Sebaliknya, fa illam taqsidha. Maka jikalau tidak sama sekali mengqasadlah ia seorang perempuan akan qiraah au qasadat ataupun telah qasad ia perempuan bi qiraatiha dengan membaca akan qiraah tu. Tapi az-zikra maf'ul bi qasadat. Dengan niat zikir. Dengan niat zikir. Macam mana contohnya? Ka qauliha ay wa zalika qasdu dzikri bi qiraatiha sabitun ka qauliha. Seperti perkataan perempuan haid indal musibati ketika musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut begitu. Itu ayat Quran. Wa indar rukubi dan ketika dia berkenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ataupun atau lagi qira'atha membaca ia perempuan haid akan qira'at al-Quran tu ala wajhi du'ai tapi atas jalan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ataupun au syai'an minal ayati ataupun sesuatu daripada ayat-ayat sifat allati yang mana allati fiha yang mana padanya pada allati itu makna du'ai, makna doa, makna mubtada muakhar, ad-du'ai mudhafu ilaih, fiha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, jumlah tu silah allati, tu ai allati. Gitu. Walam turidil qira'ata dan tidak berkehendak sama sekali ia perempuan haid akan maf'ul bih al-qira'ata ay qira'atul Quran, akan niat baca Quran. Maka fala jawab bagi semua tadi. Jawab bagi illam taqsidha. Jika tak qasad akan bacaan Quran ataupun qasad baca Quran tapi dengan niat zikir. Ataupun qasad zikir dengan baca al-Quran tadi. Bi qira'atiha bi qira'atil haid. Idhafat masdar kepada fa'il. Qasadat bi qira'atiha bi qira'atil haid az-zikra. Mengqasad ia seorang perempuan haid akan zikir dengan membaca orang haid tadi. Sebab qira'ah dah. Habis. Fala ba'sa maka tidak ada masalah bihi ay sabitun bihi ay bil madhkur dengan yang tersebut tadi. Dia qasad zikir, tak qasad langsung ataupun niat baca doa. Maka tu tidak ada masalah. Bahkan dalam Hasyiah Ali Syubran Malisi sebut tidak ada masalah selagi dia niat zikir, hatta baca satu Quran sekalipun kalau dia berniat zikir, maka tidak ada masalah. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, mana berniat ada niat Al-Quran, haram lah tadi. Tapi kalau start pada baca alif bismillah, Fatihah sampai surah An-Nas tu, boleh berniat zikir. Satu Quran, boleh. Tak ada masalah. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa hukiya 'anil Imam Malik dan dihikayatkan, dinukilkan cerita daripada Imam Malik annahu tunai fa'il bahwasanya Imam Malik qala khabar anna telah berkata ya Imam Malik maqul qaul taqra'ul haidu membaca oleh perempuan haid
Mana boleh baca lah. Harus baca oleh perempuan yang haid itu wala yaqra'ul junubu, dan tidak boleh baca oleh orang junub. Orang junub tak boleh baca. Orang perempuan haid boleh baca. Nombor satu ta'liq itu dia kata wa huwa qaulun qadimun lisyafi'i. Dan pandangan yang kata boleh baca Quran bagi perempuan haid ni ialah qaul qadim mazhab Imam Syafi'i. Annahu bahwasanya yajuzu laha, harus bagi perempuan haid qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang nukil daripada qaul qadim tu ialah Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid yang kedua muka surat 387. Okey. Sebab apa orang haid tak boleh baca? Boleh baca, orang junub tak boleh baca. Kerana dia kata li'annal haidha, kerana bahawasanya perempuan yang haid illam taqra, jikalau tidak sama sekali membaca ia perempuan haid, niscaya jawab nasiyatil Qur'ana, niscaya lupa ia perempuan haid akan Al-Quran. Ini Quran yang dihafal. Li'anna ayyamal haidhi, kerana bahawasanya ini illatul li'illatin, illat atas illat. Li'anna ayyamal haidhi, kerana bahawasanya hari-hari haid, ayyama isim di anna, al-haidhi mudhaf ilaih, tatatawalu, berpanjangan ia ayyamul haid, wa muddatul janabati wa muddata ataf badali ayyama, dan tempoh junub itu janabati mudhaf ilaih, khabar la tatulu, tidak panjang ia muddatul janabah. Sebab bila berjunub boleh mandi, jadi sedikit tempoh dia. Adapun haid tak semesti boleh mandi. Kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 15 hari. Kalau tak mengulang, apa? Kalau tak mengulang, boleh lupa. Kata Imam Malik. Tapi, yang kata, pandangan ni yang mengatakan boleh baca Quran dalam mazhab Maliki ketika perempuan haid, ketika keluar darah sahaja. Ketika masih keluar darah sahaja. Bila dah berhenti darah, tak boleh lagi. Dia wajib mandi. Sebab ketika itu boleh dia mandi. Adapun ketika haid dia tak boleh buat apa, dia tidak boleh menghilangkan haid, maka harus baginya boleh baca Quran. Tapi bila dah berhenti haid, suci zahirnya, maka wajib mandi, tak boleh baca Quran dah ketika tu. Inilah qaidlah untuk mazhab Maliki. War riwayatu tsaniyatu, dan bermula riwayat yang kedua anil Imam Malikin, daripada Imam Malik, khabar annaha, bahwasanya haid, khabar anna taqra'ul ayatil yasirati, membaca yakni boleh baca ia perempuan haid, maf'ul bih al ayati, akan ayat-ayat Al-Quran, sifat al yasirati, yang sedikit. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Tu satu riwayat lain. Dunal kathirati ay dunal ayati til kathirati, bukannya ayat-ayat yang banyak. Nak kata ayat sikit banyak lagu mana? Tahu daripada uruf. Ini panggil sikit, ni panggil banyak. Ala kuliah ni ada dua riwayat. Biasanya guna riwayat pertama lah. Cuma riwayat pertama tu dalam mazhab Maliki tu syarat dia mesti dia sedang keluar darah. Adapun kalau dah berhenti darah tak boleh baca. Kena pergi mandi. Tu kalau nak berlafaz lah ni. Dalam mazhab Syafi'i ada bagi solusi lah. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi solusi. Antaranya ialah hamas. Dia mengeluarkan suara angin saja. Dia tak mengeluarkan talafuz, dia angin saja. Ataupun mimik mulut, ataupun baca dalam hati. 3. Baca dalam hati makna lalu dalam hati. Imrarul fil qulub, imrarul Quran fil qulub, fil qalbi. Baca dalam hati ataupun gerak mulut saja tanpa keluar suara, ataupun berangin. Keluar angin saja tanpa berlafaz. Tu boleh. Adakah perlu menutup aurat walaupun baca dengan niat zikir? Menutup aurat tu nisbah baca Quran. Nisbah baca Quran tak syarat tutup aurat, cuma adab dia tutup lah. Tu ya. Adab baca Qurannya ialah membaca ketika menutup aurat. Dia bukannya membaca Al-Quran wajib menutup aurat, tidak. Yang wajib menutup aurat tu syarat-syarat ibadat sah yang lain. Contoh ibadat tawaf, ibadat sembahyang. Tu wajib lah untuk tutup aurat. Adapun membaca Quran tidak wajib tutup aurat, tetapi adab tutup aurat. Jadi niat zikir dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna', walaupun niat zikir dia kata mesti tetap bertajwid. Mesti tetap bertajwid. Imam Syekh Bijirmi rahimahullah nukil daripada seorang ulama, tak ingat nama dia. Dia kata wajib juga bertajwid ketika itu kerana asal dia ialah Quran. Walaupun kita tidak berniat Quran. Sebab perempuan yang haid dia perlu qasak, dia baca untuk apa? Baca untuk Quran. Walaupun baca untuk Quran, jadi Quran hukum dia haram. Bukan makna kalau kita niat zikir tu buat lebih kurang je.
baca lebih kurang makrah-makrah Quran. Tak boleh. Sebab tu dalam bab Quran walaupun zikir, kena pastikan dia betul bacaan dia. Bahkan kalau zikir biasa pun sepatutnya kena betul juga sebab dia meraihkan makna. Sila ha kepada ha habis cerita. Kha kepada ha kepada kha kepada ha habis. Kalau berdoa bahasa Arab. Warajihu ay wal qaulur rajihu, bermula pandangan yang rajihnya. Ar-rajihu kita boleh buat sifat bagi mubtada mahzuf, takdir wal qaulur rajihu, bermula pandangan yang rajih yang kuat ialah huwa dhamiru faslin, ialah khabar ma barang zahaba yang berpendapatlah ilaihi kepadanya, kepada ma tu, oleh fa'il al-jumhur ay jumhurul ulama, oleh majoriti ulama minasy-syafi'iyyati daripada mazhab Syafi'i, wal Hanafiyyati dan mazhab Hanafi, wal Hanabilati dan mazhab Hambali. Ketiga-tiga mazhab ni haram berlaku. Kecuali Malikiyah lah. Dengan syarat dia masih lagi keluar darah, maka harus. Kerana dia tidak mampu untuk menghilangkan darah. Dan haid ini tempohnya adalah lama. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' seolah-olah rad ataupun kritik tempoh lama ni menyebabkan lupa baca Quran. Sebab dia kata antara adat perempuan haidnya 6 hingga 7 hari. Biasanya orang yang tak mulang Quran 6 hingga 7 hari tidak akan lupa. Dia punya illah, dia alasan begitu. Wallahu a'lam, boleh tak tahulah hakikat zaman sekarang ni 6-7 hari kalau tak mulang tu boleh masih ingat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Tu tanya orang yang reti lah. Kama yadullu alaihi ala ma dhahaba ilaihi al-jumhur tu. Seperti mana telah menunjuklah atas barang yang berpendapat kepadanya oleh majoriti ulama tu, yakni haram, fa'il al-hadithu, oleh hadis sifat as-sabiqu yang lalu ia. Hadis tadi lah, iaitu hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi, iaitu la taqra'il haidu. Jadi taqra' tu kita kena tengok hadis baliklah. Dia la tu la nafi lil jinsi, apa? La nafi ke la nahi? Kalau la nahi, la taqra' al-haidu. Tapi kita duk berasanya, sebab kalau la nahi ni dia kena khitab. Biasanya kena khitab. La taqrabuz zina. La taqrabuz zina. La, apa lagi? Biasanya untuk khitab korang. Jadi zahirnya di sini la ni la nahi, la nafi. Tidak boleh membaca oleh perempuan haid. Zahirnya begitulah. Bukan la taqra'i, la taqra'u. Sebab dia kalau dia la tu la nahi, maka dia harah jazam, maka dia majzum. Bila majzum, dia biasanya khitab. Nahi ni dia khitab korang. Contoh la taqra', jangan kamu baca. Kamu. Jangan kamu baca. Boleh tengoklah riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah, boleh cari. La taqra'u. Kalau la tu la nafi, la taqra'u, baca biasalah. Kalau la nahi, la taqra', baca ke majzum. Tapi kita nampak di sininya la taqra'ul haidu. Sebab al-haidu tu fa'il. Sebab biasanya kalau dia nahi, dia mesti khitab kepada orang. La tansa, jangan kamu lupa. Tengok. La tansa, jangan kamu lupa. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Habis. Wa khaufun nisyani, dan bermula takut akan lupa. Idhafat masdar kepada maf'ul khabar. Yantafi, ternafi ia takut lupa. Bi imraril qur'ani 'alal qalbi, dengan melalukan akan Al-Quran, idhafat masdar kepada maf'ul, 'alal qalbi, dalam hati. Melalukan dalam hati kau, mimik mulut kau, keluar hamas, keluar angin dalam mulut kau dalam baca Quran, tapi tidak talaffuz. Selama mana tidak dipanggilkan berlafaz, maka dia itu tidak haram. Takut lupa tu boleh ternafi, boleh dinafikan. Maknanya nak seolah-olah nak rad Imam Malik atau mazhab Imam Maliki yang kata takut terlupa sebab panjang. Boleh dinafikan dengan kita melalukan bacaan Quran dalam hati ataupun baca mimik mulut tanpa berlafaz. Itu boleh. Wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Lepas pada tu pula kita sambung kata
an-nazar ila al-Quran. Boleh tak perempuan haid ni melihat Quran? Wallahu a'lam.